Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, yang saya muliakan ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah sekalian, juga abang di belakang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu sekali lagi. Ini pertemuan kita yang kedua, betul ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Buat yang menonton nanti di ruangan, tidak mengapa, silakan. Buat yang menonton menerusi online pada saat ini ataupun nanti, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebar. Tak faham tak like, comment and share. Oh, baru faham kata dia. Orang mana begitulah ya. Jadi pertama sekali, benda yang patut kita buat setiap pagi dan setiap hari ialah menyusun kalimah syukur kepada Allah. Waalaikumsalam. Sebab syukur adalah salah satu sifat mahmudah yang akan diungkap-ungkap sehinggalah di syurga kelak. Syukur. Sabar tak ada dah. Nanti ibu-ibu masuk syurga tengok pinggan mangkuk cantik berbenuk, nak ambil, kata member 5, sabar. Sabar. Tak ada dah. Dekat dunia sabar. Pergi Langkawi tengok periuk kuali cantik berbenuk, sabar 5. Kita bawa duit RM100 je. Mana maunya beli RM300. Sabar 5. Tengok je. Kau jangan beli pula. Tapi kalau dekat syurga tak ada dah. Apa yang nampak kita nak ambil. Apa yang kita dengar kita nak, kita ambil. Sebab syurga tiada dah sabar. Tetapi ada lagi sifat syukur. Alhamdulillah dapat masuk syurga. Alhamdulillah dapat rasa nikmat itu, nikmat ini. Syukur. Jadi kata seorang ulama bernama Buya Hamka, seorang ulama Nusantara. Kata beliau, apakah tanda seseorang itu syukur dan bagaimana kita nak bersyukur? Ada dua sahaja mengikut pandangan beliau. Biskut ke tu? Oh, tabung. Ingatkan biskut. Bentuk macam biskut dia punya tabung. Itulah tu. Saya tadi macam ibu-ibu lah ya. Saya daripada Seri Pentas tadi. Make up pun tak habis buang lagi. Nanti kalau ibu-ibu tengok, asal putih berbenur muka ustaz tu. Jangan mengata saya duk make up muka. Terpaksa make up. Sebab muka gelap kena make up. Nampak tu kan handsome. Itulah tu ya. Macam ibu-ibu alhamdulillah bercahaya muka. Mana tak bercahaya bawa lampu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Buya Hamka, bagaimanakah cara untuk kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberi? Yang pertama, jangan komplain nikmat yang telah sedia ada. Contoh, ada suami, jangan komplain. Dulu ustaz mula-mula kahwin, maintenance suami tak tinggi. Ini bila dah berumur macam-macam penyakit ustaz. Bila pergi berubat macam-macam penyakit, kencing manis lah, kencing member lah, macam-macam penyakit ustaz. Jenuh nak membayarnya. Jangan komplain, syukur. Sebab ada orang bersuami hanya sampai umur 40 tahun kemudian meninggal. Ada orang 65 tahun tak kahwin-kahwin, hidup gitu je lah. Tapi kita alhamdulillah ada suami. Jadi jangan komplain nikmat yang telah ada. Yang kedua, jangan komplain pula nikmat yang belum ada. Contoh, ini nak mudah faham. Contoh ya, ini bukan betul, contoh.
Kalau ikutkan saya di hati ni, nak sahaja kalau boleh dihidangkanlah air teh ke kopi ke, air kosong dibagi. Kalau ikut di hati kan sedap air kopi ke teh tarik. Ada. Contoh. Jadi jangan komplain, alhamdulillah ada air daripada tak ada. Kosong pun kosong. InsyaAllah kalau syukur tahun depan, minggu depan mana tahu bertukar air sasi ke apa. Contoh. Ustaz ni nampak benar nak ni. Ini contoh saya kata. Jadi kata Buya Hamka, orang bersyukur yang pertama, jangan komplain nikmat yang dah ada. Ada anak, ada keluarga, ada harta, ada apa-apa, jangan komplain, syukur. Yang kedua, sabar. Nikmat yang belum ada, sabar dulu. Ustaz nak ke Mekah, tak dipanggil-panggil lagi, sabar dulu. InsyaAllah jikalau sabar akan sampai masanya. Jadi mudah-mudahan kita pada pagi ini menjadi orang yang bersyukur. Bila bersyukur, Allah janjikan akan ditambahkan nikmat kepada kita semua. Jadi insyaAllah pada pagi yang indah dan barakah ini, kalau ikutkan saya diamanahkan untuk menyampaikan satu kitab ataupun membahaskan tentang hadis-hadis 40. Cuma tadi saya daripada tanya Ustaz terlupa dan tak terbawa kitab tersebut. Jadi pagi ini kita bercakap tentang satu tajuk umum lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berkaitan tentang golongan-golongan yang dirindukan syurga. Bila sebut tentang syurga, semua orang nak masuk syurga. Tanyalah sesiapa pun, orang kafir yang tidak Islam, tanya dia, John, where you want to go, heaven or to the hell? Dia kata, aku nak ke heaven, nak ke syurga. Itu orang kafir yang tak beriman. Tambah lagi kita orang Islam, kenalah nak masuk ke dalam syurga Allah. Waalaikumsalam. Silakan. Tak apa, kita membawa ustaz. Tak apa. Sila. Alhamdulillah jemaah. Mesti tak kurang macam dulu Mana kata alhamdulillah lah. Abang jangan risau abang saya ada backup. Kita berdua. Gerun tengok abang belakang tu kan. Dia kata, ini tak lama dia keluar, tinggal saya seorang nanti kan. Saya dengan kamera je. Jadi kalau tanya tentang syurga, semua orang, saya tanya akak-akak, siapa yang nak masuk syurga? Sudah pasti angkat tangan belaka. Takkan ada orang tak angkat tangan. Kenapa kak tak angkat tangan? Dah semua nak ke syurga, siang pula neraka kata dia. Tak apalah, aku wakil jemaah pergi neraka. Jangan begitu. Memang semua kita nak memasuki syurga, tetapi itu biasa. Tanya orang nak masuk syurga, itu biasa. Yang luar biasa, syurga nak kita memasukinya. Jadi bagaimana kita nak menjadi golongan seperti itu, yang syurga kata bila Kak Limah nak masuk, rindu berbenur Kak Limah. Bila nak masuk ni? Ada Kak Limah ke? Ada. La ilaha illallah. Kak Limah ni merata ya. Pergi masjid tu Kak Limah ada. Kak Nap ada Kak Nap? Tak ada. Kak Nap lah kita tukar. Payah lembat ni ada kan. Terasa pula. Kak Nap lah ya. Apa nama tadi tu? Syurga. Jadi kita nak menjadi golongan yang dirindukan syurga. Bagaimana? Iaitu Nabi sebut dalam satu hadis, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga itu, kata Nabi, merindukan kepada 4 golongan. Jadi pada pagi ini dapat 4 golongan, jadilah balik cerita pula dekat orang lain. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Quran. Jadi ibu-ibu, kalau kita nak jadi golongan yang syurga rindukan kepada kita, baca Quran. Baca Quran. Dan kalau boleh, sampai kita menjadi pencinta kepada Quran. Kita hari ni pembaca termasuk saya. Macam mana Ustaz nak tengok kita ni pembaca atau pencinta? Mudah saja. Kalau kita ada mata,
kita lebih nak menengok Quran atau nak menengok drama? Contohnya, saya Ustaz, Quran tu tengok juga, tapi taklah sekerap tengok drama. Lagi-lagi drama sekarang menarik Ustaz. Suamiku cik sotong, cik lembu, macam-macam. Menarik katanya. Jadi kalau kita suka melihat kepada benda lain selain Quran, kita hanya pembaca, kita bukan pencinta. Sama juga telinga. Telinga kita ni lebih suka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat yang keluar daripada mulut-mulut kawan kita, radio, TV dan sebagainya. Contoh. Jadi kalau kita banyak suka mendengar Quran, maka kita pencinta Quran. Sama juga mulut dan sebagainya. Sebab Quran ini, kalau kita lihat orang yang kalau begitu cinta kepada Quran, dia punya perangai, dia punya kehidupan akan menjadi seperti seorang tabi'in yang bernama Ka'ab bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab, maafkan saya. Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in yang dahulu kala sangat mencintai Quran. Punya cinta kepada Quran, dia akan letakkan apa sahaja dokumen, contoh duit, di dalam Quran. Mana kata Quran tu bahasa mudah nak faham, macam dompet dia lah. IC, lesen, duit, semuanya dia akan letak di dalam Quran. Jadi adalah orang yang suka memahati kepada Sa'id ibn Musayyab ini akan perangai dan kehidupan beliau. Dia tahu Sa'id ni kalau aku ambil Quran dia, automatik aku akan dapat duit dalam Quran. Jadi dia pun perhati Sa'id. Satu hari Sa'id tengah solat, dia pun cepat-cepat ambil Quran, kemudian dibawa lari. Sa'id yang perasan ketika itu, segerakan solat. Allahu Akbar, salam, habis salam, solat dan sebagainya, kejar mamat ni. Bila kejar punya kejar, dapat. Yang mamat ni gelabah lah, macam kita lah, gelabah. Minta maaf tuan, saya sebenarnya terdesak. Saya ambil Quran tuan sebab saya yakin ada duit dalam Quran. Oh, kata Sa'id, aku kejar kamu bukan sebab duit, aku kejar kamu sebab Quran. Duit kau ambil, Quran bagi balik. Itu Sa'id. Kalau kita macam mana? Quran kau ambil, duit kau bagi aku. Kau baca Quran sampai dapat hidayah. Itu nak ceritakan orang yang cinta Quran. Kalau hilang Quran, gundah gelana. Tak baca Quran, sengsara sepanjang masa. Itu orang yang pencinta Quran. Jadi cinta ni boleh dijemput. Macam kita dululah, ibu-ibu yang kahwin dengan suami. Tak semua orang kahwin tu sebab kita kenal. Ada yang dipaksa. Saya Ustaz kalau boleh nak kahwin dengan mak kilau, tapi dapat dengan mak sepek lah Ustaz, kata dia. Saya sebenarnya nak mengkahwin dengan anak datuk tu. Waalaikumsalam, silakan. Saya sebenarnya nak kahwin dengan dia tu orang kaya, hidup bahagia. Tapi macam mana Ustaz, dah mak saya kenankan saya dengan mak sepet. Mak sepet je lah. Kalau lawan tak redha pula mak ayahnya. Jadi kita mula-mula tak cinta, tapi bila dah kenal, mak sepet pun rupanya taklah sesangka yang aku sangka. Baik orangnya. Jadi imam pun bila baca suaranya merdu, hafiz Quran pula tu, baca kuliah tak tersekat-sekat. Ada orang datuk, ada orang nampak hebat, baca kuliah pun tak lepas. Setengah jam baca kuliah tak jumpa jalan keluar. Jadi kalau kita tak cinta tapi kita kenal, kita akan jatuh cinta. Macam suami tadilah. Sama juga Quran. Quran ni nak menjadi pencinta kepada Quran, kena bagi kenal. Macam mana nak bagi kenal? Kena datang belajar. Macam kita mesti ada buat. Macam saya pun ajar tafsir pada setiap Sabtu malam kedua. Datanglah. Ibu-ibu datang ke tidak? Tak nampak ibu-ibu, memang tak nampak. Ada tirai ya. Tengok bapak-bapak yang menyandor di belakang. Ada yang terlelap, ada yang tercelik. Kan? Terlelap bukan sengaja nak tidur, terlelap. Dia tidur dengan tertidur lain tu. Kepada ayah-ayah jangan terasa pula. Jadi orang yang mencintai Quran, selalu membaca Quran, itu orang yang kata Nabi syurga rindukan dia. Duk tunggu-tunggu. Bila kat nak masuk ni. Jadi kalau nak jadi golongan seperti itu, baca Quran. Saya Ustaz merangkak-rangkak. Baca tak macam Ustaz, merdu laju. Tak apa, merangkak-rangkak pun ada pahala.
Kalau yang baca sedap, tajwid dijaga, panjang pendek, dapat kelebihan lain pula, dapat bersama dengan para malaikat yang lain pula. Jadi masing-masing ada kelebihan. Nak bagi tahu kepada kita, Nabi suruh baca je lah kak. Akak merangkak ke, lancar ke, yang penting baca. Cuma kena upgrade. Kalau kita baca dah 3 tahun merangkak-rangkak, tak elok lah. Kena belajar. Dah belajar ustaz, tapi jenis susah nak ingat macam mana. Tak apa, usaha lagi dan terus usaha, mudah-mudahan ada pahala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak menjadi golongan yang dirindukan syurga? Wahafizil lisan, dengan kita menjaga lisan ataupun lidah ataupun tutur kata, perkataan. Ini susah juga ni. Sebut dan dengar macam mudah. Oh, jaga lisan, senang aja ustaz. Tak bercakap, oh senang je. Kadang-kadang kita memang tak bercakap, tapi kita mengangguk. Duduk dengan 3 orang member kita, Kak Nap, Kak Tun, Kak Cik, contohlah ya, supaya tak sebut Kak Limah. Kan? Kita senyap, kita bagus. Saya ustaz kuliah duha, saya geng-geng kuliah duha, saya tak membawa. Tapi bila ada geng kita yang bercakap buruk, walaupun kita tak bercakap, kita mengangguk. Betul tu. Kita mengiyakan. Jadi takut-takut kita pun tergolong dalam golongan yang berkata buruk kepada orang. Jadi nak jaga lidah ni sukar. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pernah satu hari Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berteka-teki dengan anak muridnya tentang 6 teka-teki. Yang pertama, beliau tanya kepada anak murid, wahai muridku, apakah perkara yang paling dekat dengan kita? Kalau ibu-ibu, apa? Cik teka, siapa betul tak ada hadiah. Yang pertama, kata anak muridnya, paling dekat kaum kerabat lah, saudara mara, mak ayah, jiran tetangga dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali, bukan. Yang paling dekat ialah kematian. Mati yang paling hampir dengan kita. Sebab itu hari ini, walaupun kita tahu yang kita akan mati, tapi masalah yang paling besar, tak tahu bila kita akan mati. Pernah akak-akak sembang dekat kedai kopi, bila nak mati Kak Nak? Cadangnya minggu depan, kalau tak ada apa-apa. Tak ada. Orang tak boleh nak mematikan diri sendiri. Orang tak pernah bincang. Yang orang bincang, agak-agak kita mati macam mana ya, baik ke buruk. Itu orang bincang. Sebab mati memang tidak ada orang yang mengetahui, kecuali itu pun kalau orang yang nak ke tali gantung. Dia bolehlah mengetahui sedikit sebanyak, yang insya-Allah esok dia ke tali gantung. Orang yang ingat mati, dia punya kelebihan dia sangat besar. Kalau akak-akak pergi jumpa banduan yang akan ke tali gantung esok ataupun lusanya, tanya dia, tanya pegawai yang jaga penjara, dia akan cerita, dia ni banduan yang paling jahat ustaz. Kalau tengok rekod dia, apa jenayah dia tak buat. Tapi bila dia tahu esok lusa akan ke tali gantung, dialah akan jadi orang yang paling khusyuk dalam doa, orang yang paling sempurna dalam solat, orang yang paling banyak dalam zikir. Dia ajak minum, tak nak zikir. Dia ajak bermain, tak nak solat. Dia ajak buat itu, tak nak baca Quran. Sebab apa? Sebab ada tahu esok aku nak mati ni. Aku dah hidup 45 tahun bergelumang dengan dosa. Esok lusa je ada hari untuk aku tutup dan hapuskan dosa-dosa aku. Jadi orang yang ingat mati, betul lah kata Nabi, dia akan memutus kelazatan dunia. Kalau esok kita tahu mati, saya rasa tinggal belaka ni. Tengok-tengok duha pun tak datang. Kenapa tak datang Katun? Aku dapat esok aku mati ni. Orang tak endah dah dunia. Orang sibuk dengan minta maaf, istighfar dan sebagainya. Yang kedua, Imam Ghazali tanya benda yang paling besar. Kata anak murid, Bukit Bukau, Gunung Ganang. Kata Imam Ghazali, betul. Tapi yang paling besar, nafsu kita. Nafsu paling besar. Sebab itu orang yang dapat mengalahkan nafsu, dia orang hebat. Nafsu ni tak nampak, tapi kalau tak dapat dikawal, dia akan menjadi
orang yang berada di atas kita kontrol kita. Sebab itu nafsu ni Nabi suruh didik, antara caranya berpuasa. Macam ibu-ibu ni kalau lihat muka-muka berpuasa, ustaz tahu mana? Letih belaka, kan? Bukan sebab tu ustaz kami jalan daripada rumah ke sini, tu letih tu. Jadi orang yang berpuasa, kelebihan yang Allah bagi, dia dapat kontrol nafsu. Jadi ibu-ibu kalau yang mungkin kita ni tengok itu nak, tengok ini nak, banyakkan berpuasa. Yang seterusnya, yang paling tajam, ini yang kita nak bicarakan, iaitu lidah kita. Kata anak murid, yang paling tajam Tok Guru, pisau lah, pedang lah, parang lah. Kata beliau, ya, tapi sebenarnya yang paling tajam ialah lidah. Dan kalau dipikir balik, betul. Pisau kita hanya boleh bunuh orang di hadapan dan berdekatan. Ambil pisau, cak, 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 mati orang. Tapi lidah, orang duduk jauh, kita fitnah, maka dia boleh terbunuh, dia boleh dirosakkan, dia boleh dihancurkan oleh sesiapa yang kita fitnah. Disebabkan lidah kita duk fitnah orang, A dengan B bergaduh, bertumbuk, mati dua-dua. Sebab lidah. Sebab itu kata Imam Ghazali, yang paling tajam ialah lidah. Tapi dari sudut majazi, bukan hakiki. Jangan pula ibu-ibu balik siang ikan lepas ni guna lidah. Sudah termenung ayah kita, kenapa nak guna lidah pemotongnya. Dah ustaz kata paling tajam lidah. Itulah kamu belajar tidur, orang belajar dengar elok-elok. Itu majazi, kias, bukan hakiki. Jadi lidah ini perlu dijaga. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat, apakah tandanya? Falyakul khaira, hendaklah berkata baik, au liyasmut, ataupun diam. Jadi kita hari ni, contoh saya ni ustaz nak angkat ketua di kalangan kita ni, tapi kalau tengok semua muslimah, semua muslim, orang Islam, macam mana ustaz nak memilih seorang ketua? Tengok yang mukmin. Antara muslimah, pilih yang mukminah. Kerana tak semua muslimah mukminah, tapi kalau mukminah sudah pasti dia muslimah. Muslimah ni makna kata kalau laki muslim, orang Islam. Orang Islam tak semua orang beriman. Apa tanda orang beriman? Disuruh solat, dia solat. Disuruh zakat, dia bayar. Itu orang beriman. Allah suruh buat, dia buat. Allah suruh tinggal, dia tinggal. Jadi kalau orang Islam hanya pada IC, solat tak dibuat, zakat tak dibayar, dia orang Islam. Tapi kalau orang beriman, dia naik satu tahap, solat, zakat semua dibuat yang disuruh buat. Jadi pilih orang beriman. Jadi orang beriman dia banyak tanda. Antara tanda yang Nabi kongsikan dalam hadis yang saya baca ketika tadi, yang pertama, berkata baik. Tengok di kalangan kita muslimah ni, bukan di sinilah, di sana contohnya. Nak pilih muslimah dan mukminah taman perumahan kita macam mana ustaz? Semua pakai tudung labuh, semua pakai handsock dekat tangan dan sebagainya, nampak bagus belaka ni. Macam mana nak tengok? Antara yang perlu ditengok ialah pada perkataan. Macam mana nak tengok perkataan itu baik ataupun tidak baik? Allah ajarkan kepada kita ada 6 kategori. Yang ni ibu-ibu nak salin boleh. Yang pertama, tengok semua orang muslimah, orang perempuan baik belaka. Tengok pada perkataan. Yang pertama, ada tak ciri perkataannya bila bercakap kaulan sadidah, iaitu bila bercakap betul, tidak bohong. Allah rekodkan dalam Suratun Nisa ayat yang ke-9, berbunyi falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kalau dia tu bila bercakap betul, maka pilih dia. Tapi kalau dia bercakap bohong, maka jangan pilih dia. Dia datang jumpa kita, aku ni baru balik daripada Nigeria. Oh, Nigeria, kau pergi naik apa? Kapal terbang ke? Tak adalah, naik motor je. Naik motor? Iya. Macam mana kau boleh sampai Nigeria naik motor? Nabi pun sampai ke langit guna burak, takkan aku tak boleh, kata dia. Jadi kalau dia bercakap banyak bohong,
bukan betul, maka jangan percaya dan jangan angkat sebagai ketua. Yang kedua, bila bercakap qaulan layyina, lemah lembut tak? Allah suruh kita lihat pada surah Taha ayat 44. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia takut. Jadi kalau kita bercakap, contoh orang yang kita nak pilih, bila dia bercakap lemah lembut ataupun tidak. Contoh suami kita kan, suami yang sedang menonton, bila bercakap dengan kita, kita komplain. Suami saya Ustaz, dulu masa mula-mula kahwin, ingat lagi, penuh dengan lemah lembut bila bercakap. Saya pun bila dengar suka dan seronok. Tapi sekarang bila dah lama dalam perkahwinan, banyak menengking daripada lemah lembut. Nak buat macam mana? Dah suami kita. Maka doakanlah, ya Allah, lembutkanlah percakapan suamiku kepada aku. Tengok-tengok lembut betul suami dia, jadi pondan pula. Sudah. Kita pun doa balik, ya Allah, keraskan semula pun tak apa, kata kita. Jadi bercakap baik. Ada orang dengan kawan sebaya bercakap baik, dengan orang tua bercakap baik. Tapi dengan budak-budak kecil, dia menengking. Jangan menengking makcik. Tak apa Ustaz, budak-budak bukan ada perasaan. Siapa kata budak-budak tak ada perasaan? Dia pun ada perasaan, dia bukan robot. Cuma budak-budak dia tak tunjuk. Dia nak tunjuk, tak apalah, dia tu orang tua, saya budak kecil, kan kena penampar pula. Jadi kita kena menjaga perasaan setiap orang. Jadi bila nak menjaga perasaan, bercakaplah dengan lemah lembut. Yang ketiga, bagaimana kita nak melihat kriteria dalam bab percakapan? Qaulan karima. Yang ketiga, bila bercakap, muliakan orang. Allah sebut dalam suratul Isra ayat 23. Fala tanqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Yang ketiga, kalau nak bercakap, cakap dengan memuliakan orang. Contoh, kita duduk 3 orang. Orang yang pertama, dia puji dan dia muliakan orang kedua. Aku tengok Kalsum tu bagus, dia segala kuliah dia datang. Kuliah subuh dia datang, duha datang, kuliah maghrib datang. Itu kalau buat kuliah tengah malam datang juga dia tu. Dia memang kaki kuliah. Aku tengok bagus betul dia. Solat jemaah tak tinggal. Jadi kalau kau nak angkat ketua, angkat dia lah. Dia kaki kuliah. Kita, orang kawan kita, puji dia, tapi kita bercakap menjatuhkan dia. Memanglah datang kuliah, tapi kalau datang tidur apa? Baik aku tak datang kuliah, aku tengok online, tapi aku tak tidur. Macam Kalsum datang kuliah, subuh tidur, duha tidur, buat apa, kata dia. Kita bercakap menjatuhkan orang. Member tengah muliakan dia, kita jatuhkan dia. Itu tak dibenarkan. Kalau kamu bercakap nak menjatuhkan orang, maka ambil kaedah yang kedua, diam. Jangan berkata apa-apa. Seterusnya, yang keempat, qaulan ma'rufa. Bila berkata, hendaklah berkata yang baik-baik. Jangan disertai dengan cacian, celaan. Ini Allah sebutkan dalam banyak tempat. Yang pertama, Baqarah 235. Yang kedua, Baqarah juga 263. Yang ketiga, Suratun Nisa ayat yang kelima. Yang keempat, Suratun Nisa juga ayat yang ke-8. Dan yang seterusnya, yang kelima, Suratul Ahzab ayat 32. Maksudnya sama, iaitu perkataan yang baik. Makna kata, bila kita ini nak bercakap, pastikan bercakap itu memuji orang. Sebab manusia suka dipuji, manusia tak suka dikeji. Ada orang dia banyak
puji tapi diakhiri dengan keji. Kita kadang-kadang ada member kita puji anak jiran. Aku tengok anak Ecah tu bagus, anak bongsu dia kan, cantik macam mak dia, putih, cantik lah. Dan kita kemudian diakhiri dengan keji. Kita tambah, kalau muka cantik, putih, melepak, mandul buat apa? Tengok, baik anak aku muka macam jalan tar, tapi dah beranak pinak dah 10 orang anak dia. Jadi orang yang suka mengeji ialah orang yang tidak boleh dibenarkan bercakap. Sebab apa? Sebab dia akan membuatkan manusia tak suka kepada dia. Jadi kalau kau nak mengutuk, mengeji orang, baik kau senyap. Sebab manusia suka puji. Jadi kalau kita ni nak eratkan hubungan suami isteri dengan rakan yang lain, contohnya banyakkan puji. Contoh suami kita tiba-tiba dia belikan makanan ataupun satu hari dia masak, puji je lah walaupun tak sedap. Amboi bang, sedap berbenar. Cara masak macam dah setahun memasak. Ya ke yang? Iya, cuba rasa. Suami kita rasa lah, masin betul? Tahu pun kata dia. Yang penting puji dulu. Supaya apa? Dia tak rasa dipelekehkan. Jadi manusia memang suka puji. Jadi kalau kita nak tegur budak-budak, cara dia dekati dulu dengan puji. Dek, makcik tengok adik ni bagus, selalu datang ke masjid. Cuma lagi bagus kalau adik datang jangan main saja. Adik solat dulu. Adik solat Zuhur contohnya, habis solat sambung main. Itu lagi bagus. Jadi budak-budak bila dipuji, dia seronok. Bila seronok, kita cakap apa dia akan dengar. Ini tidak, datang ke surau menengking dah. Engkau datang ke surau buat bising lah. Engkau ni kalau mati orang tak ada nak kubur dengan kau ni. Jadi bila budak tu dimarahi oleh kita, nasihatlah apa pun dia takkan dengar. Sebab apa? Dia dah benci kepada kita. Sebab itu hari ni bila mana kita nak bercakap, banyakkan puji orang. Dan bila dipuji, kembalikan kepada ilahi, kepada Allah. Amboi kat nak anak kamu baru ni dengar cerita dapat 11A plus SPM ya. Alhamdulillah, ini semua kerana Allah. Nak mengharapkan aku dengan suami aku SPM pun tak ambil dulu. Kita orang mana cerdik, ini berkat rezeki daripada Tuhan ni. Orang puji anak kita handsome, anak kita cantik, kembalikan kepada Allah. Nak harap ke muka aku dengan muka suami aku, ke laut lah gemaknya. Cantik lagi anak aku, kita orang ni tak cantik, tapi sebab Allah bagi, jadi cantik anak kita orang. Jadi bercakap itu banyakkan puji. Dan bila puji, yang diajarkan dalam agama kita, hadza min fadli rabbi. Maknanya ini semua kurniaan dari Allah. Payah Ustaz, bahasa Arab, bahasa Melayu boleh? Boleh. Segala puji ataupun segala nikmat yang telah diberi, datangnya hasil kurniaan Allah. Itu orang kita bila puji, kata ke dia, amboi kat anak, cantik anak kamu, tengoklah mak dia siapa. Amboi kat anak, hitam berbenar anak kamu, tengok bapak lah, kata dia. Itu masalahnya. Cantik ke dia, buruk ke orang. Tak boleh begitu. Jadi bila orang puji cantik, alhamdulillah, terima kasihlah, puji. Tapi semua ini Allah bagi. Allah bagi. Itu cara yang terbaik apabila kita menerima pujian. Yang kelima, qaulan baligha. Dalam kita nak menjaga lisan supaya dirindukan syurga, hendaklah berkata baik. Dan apakah itu berkata baik? Yang kelima, cirinya qaulan baligha. Bila bercakap, sampai pada jiwa orang yang mendengar, berbekas pada jiwa. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 63, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Macam mana kita kalau bercakap atau bagi nasihat, nasihat kita tu orang dengar. Caranya ialah cakap itu biar direct. Ada orang kadang-kadang dia tegur, saya Ustaz dah tegur dah dia tu, tapi dah 10 kali tegur tak berubah-ubah. Makcik tegur macam mana? Makcik tegur direct ke berkias? Berkias lah Ustaz. Nak tegur direct takut terasa pula. Patut tak berubah, dia tak faham. Datang budak pijak masjid kita dengan kasut, kita pun kata, amboi mahal benar kasut kamu ya, sampai boleh pijak ke atas lantai masjid. Budak tak faham. Budak tu ingat kita puji kasut dia, tu dia pijak lagi tu supaya dia puji.
Rupanya kita nak kata kasut kamu tu mahal macam mana pun tetap di rumah Allah kena cabut. Kita nak cakap begitu, tapi budak-budak tak faham. Jadi cara dia direct. Adik, makcik tengok kasut adik ni mahal, tapi dek, ini tempat yang baik. Takut bila adik pijak ada tahi di bawah kasut, orang nak sujud baru tahi lah pula. Jadi lebih baik adik letak di tempat kasut rak yang telah disediakan. Itu cara dia, kena direct. Bila direct, orang faham, orang akan berubah. Sebab itu kata Sayyidina Ali, hadithun nas bima ya'rifun. Bila mana kamu nak bercerita kepada seseorang, bercakap kepada seseorang, menyampaikan kepada seseorang, bima ya'rifun, ikut apa pengetahuan dia, level dia. Kita nak bersembang, bercakap dengan budak-budak, cakap, sembang cara budak-budak. Balik ni nampak budak-budak main, nak sembangan dia ikut topik budak-budak. Tanya, dek, makcik nak tanya, Doraemon warna apa? Itu cara dia. Jangan tanya, dek, nak teka, telur dah ada belum? Kalau ada, berapa ringgit? Dia tak tahu politik ni, dia tak tahu bab-bab telur. Tapi kalau tanya kartun, ada tahu. Alah, Doraemon warna biru lah makcik, takkan warna pink pula. Itu lain. Jadi bila kita bersembang cara dia, dia boleh respon. Tapi kalau kita sembang dia cara orang tua, dia pun terpinga-pinga. Nak jawab apa aku pun tak tahu. Begitu juga orang tua, bila sembang dengan orang yang sama umur dengan kita, orang yang lebih tua, cara orang tua. Jangan Pak Din ditanya, Pak Din cuba teka Doraemon warna apa? Kata Pak Din, aku dah lama tak tengok Doraemon, aku tengok drama sekarang ni. Terpinga-pinga orang tua tu. Jadi lain sekali dia tinggalkan kita. Jadi bila bercakap, pastikan bercakap itu membekas pada jiwa dengan cara direct to the point. Tapi kalau ada orang tu mungkin terasa, kita kias. Tapi kalau tak faham juga, memang kena direct. Cuma berlapik dan hati-hati. Jangan menengking. Cakap elok-elok ni, saya sebenarnya dah lama dah perhati kamu ni. Bila solat tidak rapatkan saf, kena rapatkan saf baru sempurna solat kita. Saya dah tegur dah, tapi kamu tak nak dengar. Tapi sebelum ni kias, ni saya nak tegur direct. Sini, rapatkan saf contohnya. Jadi bila kita tegur direct, dia akan lebih mudah faham dan dia akan berubah. Yang keenam, terakhir, bila mana bercakap, pastikan qaulam maisura. Bercakap untuk mendamaikan, bukan untuk memecahkan. Ini yang Allah sebut dalam suratul Isra ayat 28. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Bila bercakap, pastikan mendamaikan. Tapi kalau kita bercakap banyak memecahkan, maka lebih baik kita diam. Ada orang begitu. Asal dia bercakap, orang bergaduh. Asal bergaduh, dia bercakap. Memang ada orang begitu. Jadi kalau kita jenis bercakap, orang bergaduh, maka jangan bercakap. Dan ada orang pula, bila dia bercakap, orang yang bergaduh jadi baik. Itu silakan bercakap. Bila dia bercakap, dia banyak mendamaikan. Kita ni manusia biasa nak. Biasalah gaduh-gaduh. Begitu biasalah. Tapi takkanlah kamu nak sampai ke mati tak nak maafkan dia. Kita ni mati jumpa balik kat akhirat. Bila akhirat banyak pula nak dijawab. Kenapa tak dimaafkan? Kenapa buat begitu? Kenapa buat begini? Baik kau maafkan, senang. Jadi bila kita dengar, betul juga, kita pun maafkan dan jumpa balik orang tersebut. Ada orang dia batu api. Tak payahlah nak. Manusia begitu takkan nak dimaafkan. Dah kita tegur banyak kali, tak berubah buat macam mana. Ada orang begitu. Dia memecah belahkan. Jadi bila bercakap mendamaikan, maka sila. Tapi kalau memecahkan, maka ambil kaedah yang kedua, liyasmut, jangan berkata apa-apa. Jadi itu cara yang terbaik bagaimana kita ini nak menjaga lidah kita. Seterusnya, yang ketiga, orang yang memberi makan kepada mereka yang sedang dalam kelaparan. Selain kita baca Quran, selain kita jaga lisan, yang ketiga ialah bagi orang yang dalam kelaparan. Ini amalan ni simple je. Ibu-ibu tengok nanti on the way nak balik, nampak orang yang agak-agak
susah puluh makanan. Ni ada sedikit makanan saya bawa. Hari Jumaat kalau yang lelaki kirim kepada suami. Ni bang, saya nak ke solat Jumaat. Tak boleh, saya solat di rumah sajalah. Abang pergi Jumaat, kalau boleh bawakan saya ni nasi lemak, bagi kepada orang yang menunggu masuk waktu Jumaat, makan dulu makanan yang saya masak. Itu very simple. Yang paling mudah, pergi ke kedai makan. Pergi kedai makan, bila habis makan tengok ada keluarga yang ramai, kita belanja dia. Pergi ke cashier, ni kak, cadang nak belanja lah, keluarga yang ramai di hujung sana tu, boleh saya tahu bil dia? Boleh pakcik. Nah, berapa ya? 300. 300 tak apalah, simpan dulu, suruh orang lain bayar. Kan? Ingat 30 mampulah juga. 300 tak apalah, suruh orang lain lah bayar. Jadi begitu. Jadi nak mudah, pergilah ke kedai yang sarapan pagi lah. Sarapan pagi modal tak besar, orang makan roti canai. Tengok-tengok keluarga tu makan canai, ambil yang keluarga tu. Yang nasi lemak tak mampu, jangan bayar. Ini pergi belanja orang makan tengah hari. Orang makan tengah hari dah lah ayam, ikan, sayur, nasi. Itu yang nak bayar tu. Balik-balik jalan kaki kita. Gadai semua ya. Amboi kan nak pergi naik kereta, balik jalan kaki. Habis harta dah aku belanja orang makan, kata dia. Jadi kita nak belanja ni kena bijak juga. Jangan sampai kita menyusahkan orang. Kita bantu orang, nak orang senang, tengok-tengok kita yang susah. Itu tak digalakkan dalam Islam. Ada orang dia nak jadi macam sahabat, dia nak bagi seluruh harta. Tak, itu bukan dalam agama. Agama mengajarkan kita bagi hanya sebahagian. Yang bila kau bagi orang senang, kamu pun senang. Bukan bagi orang senang, kau susah. Tengok-tengok jadi asnaf. Dulu kaya, sekarang asnaf. Yelah, buat macam mana? Apa sebab? Sedekah. Sedekah pula disalahkan. Tak boleh, itu salah. Sebab itu hari ini, jalan mudah nak ke syurga ialah bagi orang makan. Bagi orang makan. Yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tak lama lagi akan masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang. Cuma yang belum pasti adakah kita akan sempat ataupun tidak sempat. Sebab itu pada hadis Nabi dan doa Nabi, bila masuk bulan Rajab digalakkan kita berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima. Takut ada yang mengikut kan, tiba-tiba barik lana fima razaqtana. Saja nak menguji kefokusan ibu-ibu, makna kata fokus lagi, alhamdulillah. Jadi doa dia very simple. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada orang boleh ikut, ada orang tak boleh. Tak boleh bahasa Melayu macam biasa. Doa ni simple ibu-ibu. Doa ni yang penting kita faham. Bila faham, kita lebih menghayati. Ada orang baca doa bahasa Arab, kadang-kadang tertukar. Allahumma khtim lana, ya Allah akhirilah kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Dia tak faham bahasa Arab, tapi sebab dia kata bahasa Arab jugalah bau yang lebih power. Tak, yang lebih power ialah memang bahasa Arab, tapi yang terbaik kalau doa itu kita hayati. Tapi macam mana nak hayati kalau tak faham, betul tak? Yang faham ialah bahasa kita. Jadi doa kepada Allah, ya Allah kami nak mohon kepada kamu, macam biasalah ya Allah, yang semalam punya doa itulah, kata dia. Itu tak ada adab pula. Jadi bagaimana kita nak memasuki bulan Ramadan, ialah adab yang pertama, banyakkan doa. Kita tak boleh cakap Ramadan itu aku nak ini, aku nak ini. Ya boleh, tetapi kita kena ingat Ramadan itu akan datang, cuma kita belum tentu sampai pada bulan tersebut. Jadi banyakkan doa, ya Allah berkati aku pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Apa sebab Ramadan? Ramadan yang pertama, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Quran ni sumber utama dalam agama. Sebab itu bulan Ramadan satu bulan yang dulu para sahabat 6 bulan sebelum nak memasuki bulan tersebut dah panas enjin. Makna kata apa? Dah biasakan tangan bersedekah, dah biasakan telinga dengar kuliah, dah biasakan kaki melangkah, dah biasakan tangan sedekah dan sebagainya. Jadi bila masuk bulan Ramadan, enjin dah panas, member ajak tadarus pergi, orang panggil tarawih 20 rakaat buat. Apa sebab? Dah biasa dah.
Kita kebanyakannya, bukan semua, kebanyakan bila satu Ramadan baru nak mencari Quran. Mana pula Quran? Oh, tak jumpa punya. Hatas tu kena panjat tu. Punya tak pernah baca. Bila kita ambil, macam mana nak baca ni? Bukan Yasin. Member tak pernah baca. Dulu boleh, tapi sebab dah lama tinggal baca, tak boleh baca. Jadi hari ni kena biasakan slow-slow. Yang merangkak-rangkak dalam baca Quran, biasakan. Cepat pergi belajar. Aku ada lagi berapa hari ni nak masuk bulan Ramadan. Yalah, kalau merangkak tak dapat khatam dalam bulan Ramadan, kalau lancar dapat khatam. Jadi biasakan 6 bulan. Bila masuk bulan Ramadan, maka kita akan senang nak beribadah di dalam bulan tersebut. Jadi bulan Ramadan ini banyak fadilat yang Allah janjikan kepada kita. Antaranya ialah bila mana kita membuat amalan-amalan pada bulan tersebut, dilipat kali gandakan oleh Allah. Sebab itu Nabi bulan biasa sedekah. Kita jangan ingat Nabi bulan Ramadan saja. Tak, Nabi ni hari-hari sedekah. Cumanya kalau kita nak seperti Nabi mungkin susah. Hari-hari sedekah, Ustaz, agak sukar bagi kami. Jadi bagaimana? Paling kurang contoh bulan Ramadan yang akan kunjung tiba kelak, banyakkan kita ini bersedekah. Nabi bulan lain banyak sedekah, tapi yang paling banyak sedekah ketika bulan Ramadan. Apa sebab kita kena banyakkan sedekah? Yang pertama, sedekah ini sebenarnya kalau kita tengok untuk orang, tapi bila kita fikir segala kelebihan untuk kita balik. Kita bagi duit kat orang, itu sedekah, orang bahagia. Tapi sebenarnya last sekali sedekah tu untuk kita. Maksudnya apa? Bila kita sedekah, pahala kita dapat, dosa Allah ampunkan. Itu sebenarnya konsep sedekah. Jadi ibu-ibu saya tengok di sini bab-bab sedekah, saya tak ragulah. Ibu-ibu kalau orang minta sedekah mesti bagi punya, betul tak? InsyaAllah. Jadi saya nak minta sedekah dengan ibu-ibu lah ni. Contoh kan. Tak adalah, gurau saja. Jadi apa sebab kita kena sedekah? Contoh di bulan Ramadan. Dan kata para alim ulama, bila mana kita nak bersedekah, dia ada keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, bila mana kita nak bersedekah, pastikan sedekah itu diberikan terlebih dahulu kepada ibu dan ayah. Kalau ibu-ibu yang ada lagi ibu dan ayah, maka jangan lupa sedekah kepada mereka. Apa sebab? Kerana kata ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, redallah redal walidain. Redha mak ayah itu terletak pada, redha Allah itu terletak pada redha ibu dan ayah. Kadang-kadang kita tengok orang sedekah di luar negara, Kemboja dan sebagainya, itu tak ada masalah. Cuma yang silapnya ialah dia tidak membahagiakan dan sedekah kepada mak ayahnya terlebih dahulu. Kadang-kadang kita kata makcik nak sampaikan berita gembira, anak makcik bagus. Kenapa ya? Sebab saya tengok dalam surat khabar dia sedekah 100,000 kepada Kemboja buat perigi. Oh, tapi makcik macam tak gembira. Kenapa makcik? Yelah, saya ni mak dia satu sen pun tak pernah dihulu. Tanya khabar pun tidak. Itu mak sedih. Bila mak sedih, apa yang kita buat sia-sia. Apa sebab? Allah tak reda bila mana mak tak reda. Jadi dia punya formula, dia kata ulama, bila nak buat kebaikan sedekah, contohnya buat dulu kepada mak. Nak sedekah, mak ni nak dekat bulan puasa ni, cadang nak sedekah kat mak sikit. Mak nak apa? Mak tak nak banyak, mak nak sejadah nilai 3 je kalau boleh. Yang tebal tu kan, sebab sejadah mak ni kalau sujud lekuk dahi ni, punya nipis, mak nak yang tebal. Boleh bagi ke? Boleh mak, setakat sejadah boleh dah. Kita bagilah kepada mak kita. Bila mak seronok, insya-Allah apa yang kita buat selepas itu akan menjadi seronok. Yang kedua, kata ulama, bila mana kamu nak sedekah, sedekah terlebih dahulu kepada rumah Allah. Masjid kita contohnya yang paling dekat. Sudah pasti masjid kita akan datang, ataupun mungkin dah diumumkan keperluan-keperluan ketika bulan Ramadan. Maka kita jadi orang pertama dalam buat baik. Bukan kita, orang kadang-kadang tak jadi yang pertama sebab duk fikir, aku nak sumbang takut banyak pula. Ada duk fikir nak sumbang kena 100 tak?
Sumbang apa yang kita ada, RM5. Yang penting jadi orang pertama dalam membuat kebaikan. Dalam Quran ada satu golongan yang Allah sebut golongan Al-Abrar. Al-Abrar ni ciri dia falyatanafasil mutanafisun. Dia segera dalam buat baik. Syurga kan dia banyak tingkatan. Antara tingkatan untuk VVIP yang mewah nanti ialah golongan Al-Abrar. Apa cirinya? Iaitu dia pantang tengok kebaikan. Dia pantang. Dengar orang nak minta sumbangan, dia tak boleh. Dia akan hulur sumbangan. Tak dapat banyak, sikit. Dia tak boleh dengar orang ajak kuliah, dia akan pergi kuliah. Dia pantang nampak dan dengar kebaikan. Itu golongan yang Al-Abrar. Falyatanafasil mutanafisun. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi bila mana masjid kita contohnya nanti buat pengumuman untuk sumbangan pada bulan Ramadan, maka kita kena sumbang. Masjid, sebab kata ulama, the center of ibadah. Bayangkan akak-akak bagi tak banyak RM1. Contoh RM1. Bagi ke masjid, masjid buat program Ihya Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Dia buat bacaan Quran ataupun kelas-kelas pengajian percuma. Macam orang kita ni kena percuma. Lagi-lagi dalam bab ibadah ni kan. Tak mengaji ke masjid, kena bayar. Mahal. Berapa? 300? Tidaklah, RM30 saja. Sebulan ke? Sebulan. Lah, sebulan RM30. Mahal kata dia. Baru ni tengok Makcik Giah pergi konsert, tak mahal pula. Itu kira murah lah Ustaz. Baru ni 500. Saya dah beli 300 ya. Murah lah tu. Itu orang kita. Bab-bab agama ni bagi dia mahal. Jadi masjid dia fikir macam mana nak bagi orang mengaji tanpa memikirkan kewangan duit. Dia buat kelas pengajian percuma. Tapi nak buat kalau tak ada duit tak boleh buat juga. Jadi ibu-ibu sumbang RM1. Bila ada RM1, orang pandai mengaji. Bila pandai mengaji, kita dapat pahala. Dia pula ajar anak dia pandai, kita dapat pahala. Anak dia ajar pula cucu dia pandai, kita dapat pahala. Cicit dia pula begitu. Senang hidup kita kat kubur nanti. Amboi kat 5, baca Quran merangkak-rangkak, tapi bercahaya sokmo kubur kamu. Apa halnya? Aku rasa sebab aku ajar, aku bagi duit RM1 baru ni dekat masjid sebelum mati. Amboi. Tapi aku pelik, kenapa kubur kamu pun bercahaya? Duit RM1 yang kamu bagi tu duit RM1 aku. Yang kamu jumpa tu duit aku. Kamu tengok siapa pula duit RM1? Kamu ambil bagus, kamu tak curi, kamu masukkan dalam tabung. Aku tengok kamu ambil, aku redha. Tak apalah, dia masuk dalam tabung. Jadi kamu dapat, aku pun dapat. Jadi tuan-tuan kalau nak begitu, cicirkan duit. Kan. Tapi kalau dah tercicir 50, orang tak masuk dalam tabung, orang masuk dalam poket. RM1 beranilah masuk dalam tabung, 50 tengok kanan tengok kiri, poket aku tak apa kata dia. Kan. Jadi begitu. Dalam kehidupan kita hari ini, bila mana nak bersedekah buat baik, contohnya banyakkan buat dulu di rumah Allah. Apa sebab rumah Allah ni the center of ibadah. Orang mengaji, orang iktikaf, orang baca Quran, solat dan sebagainya. Dan kemudian barulah kata ulama kepada tempat-tempat lain, tahfiz, anak yatim dan sebagainya. Bila mana kita bersedekah, contohnya nanti di bulan Ramadan, ada satu petikan yang menarik perhatian kita semua, kalau boleh saya bacakan. Dia kata, bila mana kita bersedekah, duit kita itu nanti akan berbicara kepada kita. As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Bila kita sedekah, duit dia akan cakap. Kunta harisi fal'an kuntu harisaka. Yang pertama kata duit, tuan, dulu tuan ni pening nak jaga saya. Punya pening masukkan ke dalam bank. Tak cukup satu bank, pindah pula ke bank kedua, bank ketiga dan seterusnya. Punya pening kepala, takut orang curi dan sebagainya. Tetapi sekarang bila tuan infakkan saya, masukkan duit ke dalam tabung dan sebagainya, saya pula yang menjaga tuan. Tuan tak pening kepala dah. Dulu dalam poket ada RM10, resah, gerisah, takut hilang. Tapi bila aku masuk dalam tabung, tenang pula. Sebab apa? Duit menjaga kita. Yang seterusnya, kuntu saghirah fakabbartani. Dulu tuan kata duit, nilai saya ni kecil je, RM1, kecil je. Beli air apa yang mahal pun tak lepas. Tapi sekarang tuan, bila tuan infakkan saya, sedekahkan saya menjadi besar nilai dia. Duit RM1
Kalau masuk dalam tabung jadi 70-700. Dilipat kali gandakan oleh Allah. RM1 ya, tapi pahala berganda-ganda. Dan yang ketiga, kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulu aku menjadi musuh kepada kamu. Saya ingat lagi tuan, dulu tuan dengan anak beranak, adik-beradik bergaduh sebab saya lah. Padahal saya ni sikit RM10 bergaduh anak bini. Tapi lepas tuan masukkan saya ke dalam tabung, infak, sedekah dan sebagainya, cuba tuan tengok, kan elok suami isteri, tak bergaduh, anak beranak elok hidup dan sebagainya. Yang keempat, kuntu faniyah fa abqaitani. Dulu tuan sifat saya tak kekal. Ibu-ibu simpan duit dalam bank 3,000, ujung bulan tinggal 2,000. Ke mana? Ke Shopee, Lazada dan sebagainya. Tak kekal. Tapi kalau masuk 1,000, separuh lah, 500 contoh ke dalam tabung, itu akan kekal buat selama-lamanya. Dan yang terakhir saya fikir sebagai penutup, kuntu qalilah fakassartani. Dulu aku nampak sedikit dari segi jumlah, tetapi sekarang aku menjadi banyak. Jadi itu antara amalan di bulan Ramadan yang boleh kita buat, khususnya dalam bab sedekah. Kerana bulan Ramadan antara bulan yang popular dan famous dengan sedekah. Amalan lain boleh juga dibuat. Nah, cuma sedekah juga perlu kita pertingkatkan lagi-lagi bulan Ramadan. Jadi itulah 4 golongan yang perlu kita usaha untuk menjadi sepertinya. Yang pertama, baca Quran. Mulai hari ini baca Quran, tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Yang penting jangan miss baca Quran. Yang kedua ialah orang yang menjaga lisan. Jaga lidah kita. Hari ni orang tak jaga lidah. Orang jaga lidah tapi tak jaga tangan pula kan. Duk menaip, duk posting dan sebagainya. Kena jaga semualah. Yang seterusnya bagi orang makan. Dan yang terakhir ialah berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu dia ada kadang-kadang keuzuran, tidak mengapa. Tapi bagi orang lelaki yang sedang menonton, abang-abang kena puasa, tak dapat tidak kena puasa. Jangan nanti ikut ibu pula, abang tak puasa ke? Uzur kata dia. Tak, kita memang kena berpuasa 30 hari sebulan. Contohnya. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan pada pagi ini, yang baik-baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-sama kita tinggalkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.